Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini kita akan sambung lagi, masih lagi chapter 3, iaitu AC Modeling. Apa yang kita nak buat adalah untuk buck boost converter. Jadi sama dengan buck dan juga buck boost, kita akan lakukan derive AC small signal model, kemudian kita akan transform small signal model yang kita dapat dalam bentuk equation kepada bentuk equivalent circuit. Kita akan guna slide yang sama. Sebagaimana yang telah kamu sedia ada. Jadi AC small signal model yang kita dah ada, berdasarkan kepada average model yang telah kita develop, kita dah tahu hubungan antara voltage dan juga current bagi two-port network of the switch. Jadi hubungan itu telah kita ketahui dan kita akan gunakan yang tu untuk lakukan perturbation dan seterusnya linearization, yang kemudiannya kita akan extract small signal model daripada AC elemen yang ada dalam equation tadi. Jadi sebagaimana yang telah kita ketahui, hubungan V2 over V1 equal to D per D prime bagi buck boost converter, dan bagi current pula memang terbalik, I1 over I2 equal to D per D prime. Jadi kita tahu berdasarkan pada voltage dan juga current equation tu, kita dapat dua constraint equation yang kita boleh gunakan untuk melakukan perturbation dan juga linearization, iaitu equation B2 equal to D over D prime B1, I1 equal to D over D prime I2. Sebenarnya kalau kamu nak gunakan I2 sebagai tajuk bagi equation ni pun tidak ada masalah. Misalnya I2 is equal to D prime over D I1, tak ada masalah. Begitu juga dengan di sebelah sini. Jadi kedua-dua tu masih boleh diterima. Cuma saya nak maintain bentuk D per D prime dia dalam equation, itu saja. Okey, dan inilah apa dia punya average model kita yang kita akan derive kepada small signal model kemudian. Jadi perturbation seperti biasa, apa yang kita buat ialah kita lihat kuantiti yang ada pada average model tadi yang diperlukan, iaitu I1 menjadi I1 DC dan I1 AC. Betul juga dengan I2, ada DC dia dan AC dia. V1 pun sama, ada DC dan ada AC. V2 pun sama, V2 DC plus V2 AC. Dan D DC dan juga D AC. Sementara yang satu lagi yang perlu diperhatikan ialah iaitu D prime. Sebagaimana biasa, kalau D prime dia mestilah D prime AC, DC tolak D prime AC. Jadi D prime tu kena hati-hati sedikit kerana dia lain daripada yang lain. Okey, dan kemudian kita masukkan, kita mulakan dengan current dahulu. Kita mulakan dengan current dahulu. Untuk lakukan perturbation ni, iaitu pada equation I1 is equal to D over D prime I2. Jadi di sini kita akan masukkan I1 dan I1 DC dia dan AC dia, dan D DC dia dan AC dia, D prime DC dan AC dia, dan I2 I2 DC dan AC. Jadi cuma di sini ada denominator yang perlu kita handle lah. Itu saja berbeza dengan buck dan juga boost. Jadi kita perlu bawa yang D prime minus D ni didarabkan dengan I1 plus I1 AC. Jadi kita darabkan. Jadi ada dua term di sebelah kiri, ada dua term di sebelah kanan. Jadi ada sedikit
lebih panjang berbanding dengan bak dan bus. Bus hanya satu saja di sebelah kiri, sebelah kanan ada dua. Jadi kita daratkanlah di sebelah kiri, didaratkan dua term tadi, dan sebelah kanan pun kita daratkan. Dan seperti biasa, dua term yang kita darat menghasilkan 4 term, satu akan jadi non-linear. Supaya juga dengan di sebelah kanan, dua term yang kita darat, satu akan jadi non-linear, kita buang kedua-dua non-linear terms tadi. Seterusnya yang tinggal adalah DC dan AC saja. Cuma apabila berhadapan dengan situasi I2 pun ada, I1 pun ada, kita perlu singkirkan salah satu lah. Sama ada I2 yang kita nak buang ke I1 kita nak buang. Kita dah tahu ada hubungan antara I2 dan juga I1 bagi DC dia. Jadi kita boleh convert kepada equation yang lebih simple lagi. Jadi kita boleh tukar di sini untuk buang, sebab terlalu banyak variable dalam equation kita tak baik, jadi menyusahkan. Jadi kita akan lihat bahawa I2 plus I1 ni di sini adalah sama dengan I1 over D saja. Jadi kita akan gunakan macam itulah hubungan DC dia. Seterusnya, jadi kita tahu bahawa komponen I1 plus I1 DC plus I1 AC ni adalah sama dengan darat dengan D prime ni, sama dengan yang ni, menjadi ni, dan seterusnya kita akan dapat I1 plus I1 AC seperti ni. Jadi kita tahulah apakah yang perlu disamakan dengan I1 DC dan apakah I1 AC. Straightforward. Jadi kalau kita tengok yang ni, DC dia yang ni, dan ni adalah AC dia yang ni. Jadi macam tu sajalah. Dan kita boleh buat equivalent circuit dia berdasarkan equation AC itu. Dan DC kita tak perlu sebab kita dah cover pada chapter yang lepas. Jadi yang cuma kita fokus pada AC. Jadi itu dengan cara KVL kita boleh jumlahkan I1 tadi, dan dua term yang ada tu boleh ditukar menjadi dependent current source. Jadi yang itu follow KCL lah, Kirchhoff current law. Jadi macam tu. Seterusnya untuk voltage dengan cara yang sama lah. V2 is equal to DD prime V1. Kita jadikan dia DC dan AC bagi semua term. Dan seterusnya kita tak boleh lari daripada pendarapan di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Jadi dua term sebelah kiri, dua term sebelah kanan, kita perlu daratkan dan kita buang non-linear term. Ada dua non-linear term tidak macam bak dan bus, hanya satu saja. Ini dua non-linear term, dan kita akan asingkan supaya DC dan AC kita boleh dapat. Jadi kalau kat sini kita boleh dapat DC-nya adalah sini, yang ni, dan dua term untuk AC, bukan satu, dua. Jadi pada AC ada dua term, dua dependent source. Biasa lah memang tu. AC semua signal ni kita juga boleh permudahkan melibatkan adanya V1 plus V2. Kita jadikan dia satu saja, sebab kita tahu ada hubungan antara V1 V2. V1 plus V2 sama dengan V2 over D saja. Kita boleh tunjukkan di situ. Jadi yang ni equivalent circuit dia berdasarkan kepada equation yang terakhir yang kita dapat bagi semua signal, iaitu V2 is equal to DD prime V1 plus V2 over DD prime D AC. Jadi yang ni kita boleh jadikan KVL dia supaya mengikuti KVL, supaya boleh jadikan circuit dengan V2 sebagai dia punya result dia, dan dua yang tu dia lah sebagai dependent voltage source lah, dependent voltage source. Dan seterusnya kita letakkan pada circuit. Cuma hati-hati sebab V2 ni dia terbalik. Jadi kalau kita tengok V2 di sini masih lagi positif, tapi kat sini V2 ni dah terbalik, iaitu positif di sebelah bawah. Jadi polarity pun perlu diterbalikkan jugalah, supaya sama dengan circuit. Kalau sini tak ada masalah nak tulis sebab kita
respect kepada dia sendirilah, V2 positif negatif ni, asalkan boleh follow equation ni tidak ada masalah. Tapi kat sini dia terpaksa ikut sikit yang dia disambungkan. Jadi inilah keseluruhan DC AC equivalent circuit. Jadi yang dia punya DC term dalam equation ni yang kita perlu tengok dalam I1 D prime, kita perlu cari dalam DC model nanti, dan juga D prime ni perlu juga cari. D prime memang V2 pun perlu cari, dan D prime kita perlu cari. Dan yang ni menjadi scaling saja ataupun coefficient saja, dia bukan terlibat dalam variable. Jadi variabelnya adalah yang AC saja. D ni variable lah, V ni pun variable, I2 variable, sini pun sama, V1 pun variable, tapi yang lain tu tidak. Jadi sekian dahulu. Jadi kita boleh sambung dengan contoh-contoh bagaimana nak dapatkan DC coefficient nanti. Terima kasih.